محمدا رسول الله ويقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحليم العليم الحكيم الخبير ذي قوة المتين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين هادي الأمم إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, insya-Allah. Insya-Allah, tuan-tuan, para hadirin hadirat, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina dengan dosa-dosa ini mudah-mudahan diberi hidayah taufik yang sempurna. Mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar kuliah saya ini diberi keikhlasan, dianugerahkan juga dengan rahmat dan barakah untuk mendapat hidayah taufik yang sempurna untuk kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sebenar, jalan yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tamanya saya memohon trilion kemaafan kepada tuan-puan sebelum berkongsi tajuk yang sangat-sangat luar biasa, yang boleh jadi sangat-sangat menggemparkan, yang boleh jadi panas, yang boleh menjadi kontroversi dari banyak pihak yang tidak faham. InsyaAllah tajuk yang saya akan kongsikan pada pagi ini adalah menyingkap rahsia dunia. Adakah yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad atau Abuya itu benar-benar meninggal dunia atau ghaib? Walaupun isu yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad atau Abuya telah lama berlalu, juga dikatakan telah membuat pengakuan taubat dan telah dikatakan ianya meninggal dunia sejak tahun 2010. Namun sebenarnya pembongkaran semua rahsia-rahsia siapa sebenarnya Ustaz Asy'ari Muhammad atau Abuya itu akan bermula kemuncaknya pada pagi ini di bawah tajuk yang saya sebutkan tadi, bahawa adakah Abuya sebenarnya meninggal dunia atau ghaib, dan siapa sebenar-benarnya Abuya itu. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap cerita yang berlalu dan yang telah berlaku itu ianya mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, sama ada benar ataupun palsu. Dan setiap sesuatu cerita itu atau kisah atau peristiwa itu akan diketahui sebenarnya sama ada di dunia atau di akhirat. Dan boleh jadi juga akan diketahui di dunia dan di akhirat. Dua-dua sekali. Di dunia pendapat kita tahu, dan di akhirat lebih-lebih lagi secara detail, menyeluruh dan halus di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Saya terpaksa pertama-tamanya memohon kemaafan khususnya kepada golongan orang awam atau golongan yang tak pernah mengenali Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad, iaitu orang-orang yang tidak mengenal Abuya secara dekat, secara tepat,
tidak mengenal peribadinya dan jemaahnya, tidak pernah bersua dengan Abuya dan tidak pernah berbual dengan Abuya, yang tak pernah melihat ibadah dan akhlaknya. Mereka-mereka inilah di antara golongan yang lebih mudah meletakkan kepercayaan kepada media massa. Kata-kata ulama lahiriah, yakni golongan awam ini akan mudah yakin, mudah percaya kepada kata-kata ulama lahiriah yang pada anggapan umum takkanlah ulama tu bercakap dusta, takkanlah ulama tu menipu, takkanlah fatwa yang dikeluarkan itu tak betul. Atau dengan kata lain, takkanlah keputusan kerajaan itu tak betul. Kerana itulah saya menyimpulkan bahawa rahsia yang akan saya bongkarkan dan kongsikan pada hari ini adalah perkara besar. Bahkan di antara perkara yang paling besar, paling gempar di abad ini. Untuk makluman tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, bagi orang yang benar-benar mengenali Abuya, mereka akan mengatakan bahawa Abuya itu seorang yang baik, yang benar-benar soleh, bahkan seorang wali besar. Keturunannya adalah keturunan yang baik-baik, keturunan Wali Songo, keturunan Said Jamalil Kubra, keturunan Azmat Khan, keturunan Bani Tamim, iaitu tunggak bangsa Arab, dan juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abuya sebenarnya pada penilaian orang yang mengenalinya bahawa Abuya adalah berketurunan Bani Tamim dan keturunan Ahlul Bait. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Adapun orang yang membencinya atau yang sangat berhasad dengki terhadapnya, orang yang tidak mengenalinya secara tepat, mereka akan merumuskan, mengatakan atau bermati-matian menyatakan bahawa Abuya itu memang seorang yang sesat. Ajarannya dikatakan menyesatkan, akidahnya menyesatkan, bahkan ekonominya walau sudah peringkat dunia dianggap sebagai istidraj semata-mata. Kan beza tu. Yang pertama yang sangat sayang, terlalu sayang, dan yang kedua yang sangat benci, terlalu benci. Perkara yang saya sebutkan tadi samalah seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat-sahabat yang menyayangi Nabi, yang sayang pada Nabi, sanggup berkorban dan sanggup mati kerana mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mati kerana Allah. Adapun golongan yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi itu tampan, lawa, akhlaknya mulia, bahkan ada mukjizat yang dahsyat luar biasa, musuh-musuh Islam itu tidaklah percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka nampak hanyalah keburukan, kejelekan dan perkara-perkara lain yang tak elok menurut pandangan mereka dan kayu ukur mereka berdasarkan pandangan akal dan nafsu semata-mata. Kerana itulah golongan yang membenci Nabi, yang hasad dengki dengan Nabi, sanggup untuk cuba membunuh Nabi SAW. Dan inilah antara perkara-perkara yang sangat menakutkan bagi kita, di mana kita takut. Takut apa? Takut tak mendapat hidayah dan taufik, sekalipun kita ini ulama, ustaz, da'i, agamawan atau cerdik pandai. Orang-orang yang belum lagi, yang tidak sempurna hidayahnya, mereka ini yang saya katakan tadi, termasuklah ulama'nya, ustaznya, da'inya, agamawan atau cerdik pandai, sesiapa saja akan melihat perkara yang buruk atau negatif pada diri Abuya, jamaahnya dan perjuangannya. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullahalazim. Manakala pengikut Abuya atau anak buah Abuya yang setia
dan taat dimomok-momok, dihina, diperli, dikeji dengan perkataan yang diistilahkan sebagai pengikut tegar dan ta'asub kepada Abuya atau Asy'ari Muhammad. Sebenarnya, kata-kata pengikut tegar dan ta'asub itu adalah fitnah semata-mata. Supaya apa? Untuk dinampakkan betapa butanya hati anak buah ni, Abuya, yang tak dapat membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Maknanya, meaning to say, orang-orang Abuya ni, anak buah Abuya, pengikut Abuya ni buta mata hati mereka. Tak nampak kebenaran atau kesesatan. Sedangkan semua anak-anak buah Abuya yang bercampur dengan Abuya, yang tinggal bersama, bergaul, bercakap, melihat sendiri seluruh kehidupan Abuya itu sebagai yang murni, yang baik, yang bagus. Tetapi yang banyak menuduh ni, yang dakwa-dakwi, yang buruk-buruk ni, mereka tidak bersama daripada luar jemaah atau daripada dalam. Yang diuji maka tak tahan diuji, yang tidak mendapat hidayah mereka silap tafsir, silap faham, lalu merumuskan perkara-perkara yang negatif. Padahal semua itu mempunyai hikmah, mempunyai rahsia yang baik-baik saja. Artinya mereka diuji, tapi mereka gagal dalam ujian tersebut. Bagi saya sebenarnya dan sesungguhnya, yang menuduh Abuya itulah yang buta hatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya mereka itu tuli atau pekak, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali, iaitu telah kehilangan fungsi pendengarannya untuk mendengar kebenaran dan melihat kebenaran. Saya ingin sangat-sangat hendak bertanya kepada para pendengar dan penonton sekalian. Tunjukkanlah kepada saya secara jelas dan nyata jemaah mana yang lain di Malaysia ini yang boleh dianggap sebagai alternatif yang terbaik untuk menggantikan jemaah Abuya, jemaah Fatah At-Tamimi, yang mana adakah pemimpinnya ni kepada orang-orang yang kata jemaah Abuya ni tak betul, sesat dan sebagainya. Saya nak tanya, mananya jemaah yang lain yang terang lagi bersuluh, yang mana pemimpinnya mempunyai keturunan Bani Tamim dan Ahlul Bait sekaligus? Dan adakah pemimpin tersebut mempunyai ciri-ciri mujadid pada dirinya? Mengapa saya katakan pemimpin tersebut perlu berketurunan Bani Tamim dan Ahlul Bait? Kerana Wazir Al-Mahdi itu memang yang dikatakan Fatah At-Tamim itu keturunan Bani Tamim, dan juga ia adalah Ahlul Bait. Maka siapa dia? Tunjukkan. Adakah dia juga mujadid? Buktikan. Adakah pemimpin jamaah kebenaran alternatif itu ketuanya, pemimpinnya adalah sebagai ketua wali atau wali sekurang-kurangnya, dan layakkah mereka dengan semua ciri-ciri tersebut? Seterusnya, ada pun jamaah alternatif, sekiranya tuan nampak atau jumpa, adakah mereka dapat memenuhi ciri-ciri seperti berikut? Antaranya, jamaah yang mempunyai role model, ada contoh, ada apa itu kita panggil sistem Islam dalam semua bidang kehidupan. Kemudian lihatlah di sudut akhlak, ukhuwahnya dan keselarasan dalam jemaah tersebut. Adakah jemaah tersebut mementingkan akhlak, keimanan, iaitu lambang kepada kehidupan, cara hidup mereka, ukhuwah, hubungan antara satu sama lain, dan keselarasan dalam jemaah? Ada ke tak ada? Adakah jemaah alternatif tersebut bergelanggang di dalam negara Malaysia sahaja, atau bergelanggang juga hingga ke seluruh dunia? Nak kata jemaah alternatif itu mana? Buktikan.
adakah jamaah alternatif yang tuan-puan maksudkan itu terlibat dengan sistem demokrasi barat atau tidak? Sekiranya terlibat, maka automatik 100% hujah anda ditolak. Kerana Mujadid membawa pembaharuan dan tidak terlibat dengan sistem demokrasi barat. Juga saya ingin bertanya, adakah jamaah alternatif tuan-puan itu antara lainnya perjuangannya menjatuhkan kerajaan yang kononnya dianggap zalim, menjatuhkan kerajaan yang zalim atau menjatuhkan pemimpin yang zalim dengan cara pilihan raya. Kalau ada, ia jelas tertolak 100%. Kerana apa? Pemimpin kebenaran itu sebenarnya tidak berjuang untuk menjatuhkan kerajaan. Bahkan mereka berjuang dengan akhlak dan kasih sayang. Ini yang membezakan antara jamaah kebenaran yang sebenar dengan jamaah yang palsu, dengan jamaah yang batil. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut ramainya di kalangan ulama di akhir zaman itu sebenarnya adalah ulama su. Saya bacakan di antaranya. Rasulullah SAW bersabda mengenai mengenai rosaknya masyarakat kerana ulama su. Wailul li ummati min ulama isu. Kecelakaanlah pada umatku adalah kerana ulama su. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberitahu dengan sabdanya. Kata Nabi apa? Ana min khairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqal ulama usu. Selain dari dajjal, ada yang paling aku takut menimpa kamu, kata Nabi SAW. Maka ditanya, siapakah wahai Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu ulama usu. Ulama yang jahat, ulama yang fasik, na'udzubillah. Wal-iyazubillah. Saya ingin menarik perhatian tuan-puan yang dirahmati sekalian. Dari dulu sampai sekarang, dengar molek-molek. Yang berbahagia mulia, Ustaz Asy'ari Muhammad atau Abuya tidak pernah dianggap sebagai ulama secara umumnya. Jadi, kalau begitulah konon-kononnya. Apa itu konon-kononnya? Yang mana mereka menganggap Abuya ni bukan ulama. Siapa pula yang dianggap sebagai ulama di Malaysia ni? Siapa pula yang dianggap sebagai ulama-ulama di Malaysia? Sekali lagi, siapa pula yang dianggap sebagai ulama-ulama di Malaysia pada hari ini? Dan daripada hadis tadi, kebanyakan ulama pada hari ini adalah fasik atau jahat. Sedangkan mereka mengatakan bahawa Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad itu bukan ulama. Jadi ulama tu siapa? Kemudian kebanyakan ulama tu adalah fasik. Dikecualikan daripada kenyataan saya ini adalah ulama-ulama yang mukhlisin, ulama yang beramal, ulama yang bertakwa, ulama yang baik, ulama yang jujur. Bukan tak ada, ada di Malaysia ni. Jadi ulama yang fasik yang jahat tu ulama yang mana? Sedangkan mereka kata Abuya ni bukan ulama. Dia orang kata Abuya ni ustaz biasa je. Okey, siapa ulama? Dan kebanyakan ulama tu adalah fasik jahat. Apa makna semua ni? Inilah namanya tuan-tuan, pulang paku buah keras. Atau kita sebut sebagai senjata makan tuan. InsyaAllah, tidak lama lagi, semua rakyat Malaysia secara umumnya akan digemparkan dengan satu peristiwa atau kejadian di mana nostalgia lama akan kembali berulang, bahkan dengan gaya penampilan yang lebih menggemparkan dan lebih sensasi mengikut peredaran zaman dan mengikut kayu ukur Islam yang sebenarnya. Ulama-ulama dan ustaz-ustaznya yang fasik, ulama-ulama dan ustaz-ustaznya yang ada, yang telah menuduh sesat, salah faham, salah tafsir, sangka buruk, hasad dengki, akan terperanjat besar kerana mereka
baru tersedar bahawa Abuya itu, yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad itu, benar-benar seorang wali, seorang mujaddid, dan seorang yang benar-benar yang disebut sebagai Fatah At-Tamimi, putra Bani Tamim, yang akan bertemu dengan Imamul Mahdi, iaitu Muhammad bin Abdullah, untuk diserahkan kuasa kepada Imamul Mahdi. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz aqbala fityatun min Bani Hashim falamma ra'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ighraqat aynahu wa taghayyara launuhu faqultu ma nazal nara fi wajhika shay'an nakrahu faqala inna ahlal baiti akhtara Allahu lana al-akhirah 'ala ad-dunya wa inna ahlal baiti sayalqawna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan hatta ya'ti qaumun min kibalil masyriq ma'hum rayatu sud fayas'aluna al-haq fala yu'tawna fayuqatilun fayunsarun fayu'tawna ma sa'alu fala yaqbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahlil baiti fayamla'uha qistan kama mala'uha jawran faman adraka dhalika minkum falyatihim walau haban ala salji fa innahu al-mahdi. Riwayat Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang sekumpulan anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Apabila terpandang akan mereka, maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata dan wajah baginda berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang kami tidak sukai? Baginda menjawab, kami ahlul bait telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, di mana kaum kerabat aku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku, sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam, di mana mereka ini meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang, terus berjuang dan beroleh kejayaan, diberi kemenangan, lalu diberikan apa yang mereka pinta, tetapi mereka tidak menerimanya, sehinggalah mereka menyerahkannya kepada satu lelaki dari kaum kerabatku Ahlul Bait, iaitu Imamul Mahdi, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia adalah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dalam hadis yang saya sebutkan itu jelas bahawa panji-panji hitam daripada timur, pemimpinnya adalah Fatah At-Tamimi, akan menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi. Sekiranya tuan-puan tidak bersetuju dengan versi saya, mana dia Fatah At-Tamimi tuan? Jadi salah kalau orang kata datangnya, zahirnya, munculnya Imam Mahdi tanpa Fatah At-Tamimi, itu tak betul sebenarnya. Dan lagi, ni kemuncak lah, dah sampai kemuncak tuan-tuan. Dari hadis yang saya bacakan itu, nyatalah bahawa sesiapa yang menamakan dirinya atau menggelarkan dirinya sebagai Fatah At-Tamimi, maka beliaulah akan menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi, sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Ini bermakna, kalau Fatah At-Tamimi telah meninggal dunia, andai kata Fatah At-Tamimi telah mati sebelum berjumpa dengan Imam Mahdi, sebelum menyerahkan kuasa kepada Imam Mahdi, maka di manakah Fatah At-Tamimi yang sebenar? Dan kalau Abuya ini dikatakan sebagai Fatah At-Tamimi, kalau Abuya telah mati, telah meninggal dunia, maka Abuya tidak akan dapat serah kuasa pada Imam Mahdi kerana dia telah mati, bukti bahawa dia bukan Fatah At-Tamimi. Masalahnya dan soalan cepu emasnya ialah siapakah dia Fatah At-Tamimi yang sebenar? Tuan-puan tidak dapat mendatangkan hujah itu, buktinya dan nasabnya dan lain-lainnya. Kerana itu orang yang bergaul, antara lain saya yang pernah bergaul dengan Abuya, dan saya telah mengkajinya lebih kurang 30 tahun ke atas, mengkaji tentang Abuya, saya dapati ciri-ciri Fatah At-Tamimi memang ada pada Abuya,
Ini bermakna Fatah Tamimi ini akan panjang umur dan sempat untuk serah kuasa kepada Imam Mahdi. Oleh kerana itu, Abuya atau yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad itulah sebenarnya Fatah At-Tamimi. Tidak ada yang lain lagi setelah dikaji, setelah kita membuat satu penilaian yang menyeluruh. Dan saya katakan tadi, semua ciri-ciri persis, ciri-ciri Abuya ni persis sebagaimana dalam hadis Fatah At-Tamimi, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalaulah Abuya itu, saya gunakan perkataan kalau lagi, andai kata Abuya itulah benar-benar Fatah At-Tamimi, maka dia akan dipanjangkan umur dan akhirnya nanti akan diserah kuasa kepadanya. Dan demi Allah dan Rasul, bukan berbohong. Yang kata saya dusta, saya dah sebut nama Allah dan Rasul setelah pemergian Abuya Fatah Tamimi. Saya pernah bermimpi dengan Abuya dan mengingatkan akan saya untuk melakukan amal-amal kebaikan dan kerja dakwah. Secara umumnya begitu saya sebutkan. Dan yang terakhir sebagai rumusannya, sekiranya tuan-tuan yang mendengar dan menonton video saya ini terasa janggal atau berat untuk menerima hujah-hujah saya, maka tuan-puan hendaklah berani mencari jamaah kebenaran yang lain, yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih relevan, lebih meyakinkan daripada wasi saya. Kalau ini dianggap sebagai wasi saya, wasi sesat, yang mana tuan punya yang tak sesat ni buat main, tunjuk kat saya. Buktikan. Adakah ciri-cirinya jamaah tuan yang sebut tadi lebih hebat daripada jamaah Abuya, jamaah Fatah At-Tamimi? Dan saya telah bentangkan daripada video saya ini baru satu hujah. Satu hujah saja daripada 40 hujah. Dan akan menyusul siri yang ke-9. Adakah Abuya itu benar-benar meninggal dunia atau ghaib? Maka ada lagi 39 hujah tuan-tuan, insya-Allah, yang akan saya sambung dalam siri yang ke-9. Dan dengan ini saya menyatakan bahawa Abuya belum lagi meninggal dunia. Bukan tidak akan mati. Abuya akan mati, Fatah At-Tamimi akan mati, Imam Mahdi akan mati, tapi belum mati lagi. Bahkan sekarang ini saya akan mengisytiharkan dan menyatakan pendirian saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka Abuya belum lagi meninggal dunia dan sekarang ini dia ghaib dan dia akan muncul tidak lama lagi sebelum kezahiran Imamul Mahdi. Dan sebelum saya tamatkan kuliah saya ini, sesungguhnya fahaman saya yang menyebut atau mengatakan bahawa Abuya itu belum lagi meninggal dunia dan ghaib tidaklah boleh dianggap sebagai merosakkan akidah. Lebih-lebih lagi tidak boleh dikatakan sebagai ajaran sesat. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan setakat berkuasa, semua hal dia maha yang maha mutlak. Dan di samping itu, ciri-ciri Fatah At-Tamimi, ciri-ciri putra Bani Tamim itu atau putra Bani atau pemuda Bani Tamim itu memang jelas-jelas ada pada diri Abuya, pada diri yang berbahagia mulia Ustaz Asy'ari Muhammad. Tuan-tuan kaji, siasat, buat postmortem, buatlah segala-galanya. Dan saya menyeru kepada semua mufti-mufti Malaysia, ulama-ulama Malaysia, para da'i, para du'at, para ustazah, para asatizah untuk berlapang dada, merendah diri. Supaya apa? Supaya panggil mereka-mereka ini, ahli jamaah Abuya, berbincang dengan mereka, bersoal jawab dengan mereka dengan penuh harmoni, penuh ukhuwah, rasa kasih sayang dan berlaku adil kepada mereka. InsyaAllah tuan-tuan akan diberi hidayah,
akan diberi taufik, saya doakan. Mudah-mudahan akan berlakulah pengakhiran kisah Abuya ini dengan baik. Semoga dengan itu Malaysia insya-Allah akan menjadi sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maka saya bukan pernah masuk Jamaah Arkam. Saya ini adalah orang yang mengkaji tentang perjalanan perjuangan Abuya sebagai Fatah At-Tamimi. Sekian, ampun maaf daripada saya, salah silap daripada saya. Yang semua baik-baik itu datangnya dari Allah SWT. Yang buruk-buruk itu datang dari nafsu saya, ampun maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.